kepada bahasa Melayu awal di Nusantara. Pecahan-pecahan bahasa Austronesian dan Melayu Polinesia terbahagi kepada cabang-cabang, kelompok-kelompok dan subkelompok bahasa-bahasa tersebut mempunyai kaitan antara satu sama lain disebabkan ia termasuk dalam satu keluarga. Untuk memastikan bahasa-bahasa tersebut berasal daripada keluarga bahasa yang sama, kita perlu merujuk kepada penyelidikan yang kebanyakannya dilakukan oleh para pengkaji yang datang dari barat. Antara pengkaji dan hasil-hasil penyelidikan para pengkaji tersebut ialah seperti William Marsden tahun 1754 hingga 1836 Masihi, merupakan seorang yang banyak mengkaji tentang bahasa di Asia Tenggara, khususnya bahasa-bahasa di Sumatera seperti bahasa Melayu, Batak dan lain-lain. Kajian ini dibuat semasa beliau tinggal di Bengkulu dan selepas beliau pulang ke negara asalnya. Antara hasil karya tulisannya ialah A History of Sumatra tahun 1783, Dictionary of the Malayan Language 1812 dan A Grammar of the Malaysian Language 1812. Beliau telah membuat rumusan dengan mengatakan bahawa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia adalah serumut. Seterusnya, kita akan pergi ke objektif kajian. Yang pertama, kita akan mengenal pasti asal-usul dan sejarah bahasa Melayu awal di Nusantara. Yang kedua, kita akan menghuraikan pengaruh penyebaran Islam di Nusantara terhadap perkembangan bahasa Melayu. Yang ketiga, kita juga akan menghuraikan peranan bahasa Melayu dalam pemerintahan dan kebudayaan. Dan objektif yang terakhir, kita akan menghuraikan bahasa-bahasa di Nusantara. Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga bahasa Nusantara di bawah golongan bahasa Sumatera. Bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman Kerajaan Srivijaya. Pada waktu itu, bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca dan bahasa pentadbiran kerana sifat bahasa Melayu yang bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh. Bahasa Melayu juga tidak terikat kepada perbezaan susunan lambung masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Oleh sebab agama Hindu menjadi pegangan orang Melayu ketika itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit yang menyumbang kepada penggayaan kosakata dan ciri-ciri keilmuan atau kesarjanaan bahasa Melayu. Penyebaran agama Islam di Nusantara mengakibatkan hubungan bahasa iaitu antara hubungan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ini melahirkan tulisan atau abjad Jawi iaitu gabungan tulisan Arab dengan penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, penyerapan fonem dan kosakata Arab ke dalam bahasa Melayu yang kemudiannya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab terus berkembang dan tersebar di luar semenanjung Arab seiring dengan penyebaran Islam. Bahasa Arab juga menjadi lambang nasionalisme Arab apabila Islam bermula merebak ke pelbagai wilayah. Sejak abad ke-12, bahasa Arab mula mempengaruhi bahasa Melayu, terutamanya kerana ramai raja-raja yang memeluk Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya unsur bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu, iaitu apabila syair dijumpai dalam bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu. Pada batu nisan di Minyak 7, Aceh pada tahun 781 Hijrah 1380 Masihi. Bahasa-bahasa di Kepulauan Austronesia, bahagian barat yang dinamakan juga sebagai bahasa-bahasa Nusantara, iaitu meliputi kepulauan daripada Madagaskar di barat hingga Micronesia di timur dan paling utara di Formosa. Terdapat 200 hingga 300 bahasa iaitu meliputi bahasa yang digunakan di Kepulauan Madagaskar hingga Micronesia dan Formosa. Antara bahasa-bahasanya iaitu subkeluarga Jawa dan subkeluarga Bali Sasak. Subkeluarga Jawa pula terbagi kepada 3 bahasa iaitu Jawa, Madura dan Sunda. Manakala subkeluarga Bali Sasak pula mempunyai 3 bahasa seperti Bali, Sasak dan Sumbawa. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan tentang peranan bahasa Melayu dalam pemerintahan dan kebudayaan. Kita mulakan dengan peranan bahasa Melayu dalam pemerintahan. Bahasa Melayu melambangkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia yang sejati, yang memudahkan sebarang komunikasi. Hal ini terbukti berkesan apabila bahasa Melayu telah berjaya memupuk semangat perpaduan dan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
Bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa rasmi di negara Malaysia, di mana segala jenis bangsa mampu memahaminya dan digunakan dalam pemerintahan Malaysia. Bahasa Melayu sering digunakan dalam acara rasmi, komunikasi dan surat menyurat rasmi pentadbiran. Seterusnya ialah peranan bahasa Melayu dalam kebudayaan. Bahasa Melayu bukan sahaja untuk komunikasi harian, malah digunakan sebagai pembawa nilai-nilai kebudayaan dan warisan sejarah. Sebagai contoh, bahasa Melayu dijadikan sebagai medium utama dalam pembuatan syair, pantun dan novel yang menjadi identiti kebudayaan Malaysia dan memberi pendedahan kepada rakyat mengenai nilai kebudayaan mereka. Secara keseluruhannya, perkembangan bahasa Melayu awal di Nusantara mempamerkan dinamika kompleks sejarah, agama dan budaya di rantau ini. Beberapa perkara yang boleh disimpulkan ialah kepelbagaian budaya dan interaksi budaya yang diwarnai oleh bahasa Melayu yang kental di Nusantara. Penyesuaian lanjut terhadap perubahan sejarah di bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu terus berkembang melalui zaman penjajahan dan pasca kolonial, menunjukkan keupayaannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan sosial.